Perdana Menteri puji semangat pilih Asia mampu beri impak positif kemajuan sejagat. Assalamualaikum dan selamat malam. Berita tengah malam bersama saya Nazim Syukri. Meskipun singkat namun lawatan rasmi 3 hari Perdana Menteri ke Arab Saudi berjaya meningkatkan keyakinan dan menarik minat lebih banyak komuniti perniagaan negara untuk melabur di Malaysia. Ini didorong kestabilan politik kerajaan sedia ada selain dasarnya menekankan aspek tabik urus yang baik bagi membenteras rasuah. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata perkara itu dimaklumkan sendiri pemimpin utama Dewan Perniagaan Jeddah dan Dewan Perniagaan Nasional Arab Saudi yang ditemui semasa kunjungannya ke negara Asia Barat itu. Both of them not only said how pleased they were, but gave an assurance they would immediately reciprocate. They were waiting for this. They know the country well. They've been there from the 80s, 90s. But now they're waiting for this moment where there is clear stability, clear direction, and commitment to ensure the ease of doing business and rid the country of corruption. Datuk Seri Anwar memaklumkannya pada sidang media khas penutup tirai lawatan 3 harinya ke Arab Saudi yang berakhir semalam. Semasa pertemuan dengan komuniti perniagaan Arab Saudi pada hari kedua kunjungan, Perdana Menteri mempelawa pemain industri berkenaan untuk meningkatkan pelaburan di Malaysia. Perdana Menteri pulang ke tanah air pada pukul 12.30 tengah malam Sabtu, waktu tempatan selepas berbuka puasa dan solat tarawih di Masjid Nabawi. Selain memangkin perdagangan, kehadiran Perdana Menteri ke Arab Saudi turut membawa misi penting untuk memperkukuh penyatuan negara-negara Islam. Matlamat itu berjaya didesasikan melalui perbincangan strategik bersama badan-badan penggerak Islam utama. Ini sekaligus menyalahkan komitmen Malaysia untuk memainkan peranan aktif dalam memperjuangkan perkara berkepentingan umat Islam sejagat. Laporan Andy Reza Rohadian dari Jeddah, Arab Saudi. Komitmen Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk merapatkan ukhuwah negara-negara Islam sudah dapat dilihat sejak beliau menjadi ketua kerajaan. Penyatuan penting bagi mendepani setiap permasalahan dan ancaman terhadap Islam dan umatnya yang makin mencabar. Perdana Menteri mahu perhatian serius diberikan terhadap isu Islamofobia. Malaysia menggesa negara-negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC untuk mengambil langkah tegas dalam membanteras Islamofobia. Perdana Menteri menegaskan, sebarang tindakan kebencian atau keganasan terhadap mana-mana individu berdasarkan agama maupun kepercayaan tidak boleh sesekali dibiarkan. Beliau menyatakan perkara itu kepada Setiausaha Agung OIC dalam pertemuan khas yang berlangsung di Mekah pada hari kedua kunjungannya ke Arab Saudi. Perdana Menteri berkata Malaysia dan Turki akan melaksana kerjasama konstruktif dalam mengekang Islamofobia menggunakan pendekatan khusus bagi meningkatkan kefahaman mengenai ajaran Islam sebenar. Selain itu, beliau turut menyuarakan keterbukaan Malaysia untuk mengadakan perbincangan semula berhubung pembinaan Pusat Keamanan Antarabangsa Raja Salman KSCIP yang dihentikan sebelum ini. Inisiatif KSCIP bertujuan menjadi platform mempromosi keamanan sejagat selain mempelopori pendekatan wasatiyah dalam menangani keganasan. Jadi saya tidak boleh pertahankan cara gopoh penutupan apa-apa inisiatif tanpa berunding dengan pihak yang terlibat. Nah, ini yang pernah berlaku dan saya telah zahirkan kepada pemimpin Arab Saudi dan wakil mereka sebelum ini pun bahawa saya tidak mendukung kaedah itu. Maka apakah perlu mereka kemukakan semula? Kita terbuka untuk berbincang menetapkan peraturan dan kaedah yang wajar. Pembangunan dan kemajuan ekonomi juga perlu diutamakan negara-negara Islam, terutama yang berada dalam fasa pasca konflik.
Ke arah itu, Perdana Menteri mencadangkan peranan instrumen kewangan Islam segera dipertingkat. Saya berkunjung di Jeddah ke pejabat Islamic Development Bank, Bank Pembangunan Islam, dan dengan pengurusinya ternyata membincang soal ekonomi dua hala, soal bagaimana boleh memantapkan keberkesanan bank Islam ini yang merupakan suatu badan yang mampu membantu kemajuan ekonomi di negara Islam. Pusat Kecemerlangan Bank Pembangunan Islam ISDB di Kuala Lumpur akan diperkasa menjadi sebuah platform yang mampu meneroka kaedah baharu memperkukuh instrumen kewangan Islam selain dasar-dasar baharu bagi mengangkat martabat umatnya. Andy Reza Rohadian, Jeddah, RTM. Kajian impak terhadap inisiatif Payung Rahmah akan dibuat Jun ini 6 bulan selepas pelaksanaannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Seri Sauddin Ayub berkata laporan kajian itu akan dibentangkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga kini Menteri Keuangan. Kajian impak ini kita nak tengok dari segi sustainable. Yang keduanya barulah nanti KPDN akan melaporkan kajian inisiatif Payung Rahmah ini pada pihak kerajaan, khususnya pada Yang Berhormat Menteri. Barulah nanti lepas 6 bulan kita akan lihat apakah yang kerajaan boleh bantu mereka. Mungkin dalam bajet tahun hadapan akan kita lihat nanti tawaran-tawaran ataupun inisiatif ataupun pemotongan cukai dari pihak kerajaan terhadap mereka yang melibatkan diri dengan serius dalam inisiatif Payung Rahmah ini. Beliau menyatakannya selepas pelancaran jualan rahmah baju raya di Batu Cave, Selangor. Sementara itu, KPDN akan mendapatkan data bekalan daripada Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MAFS berhubung isu kenaikan harga ayam. Menterinya Datuk Seri Sauddin Ayub berkata kenaikan harga barang mentah itu berkemungkinan berpunca dari kekurangan bekalan yang berada di bawah tanggungjawab MAFS. Bila bekalan itu dapat kita tentukan faktanya, barulah nanti kita lihat dari segi harga itu. Walaupun semalam itu Dosem telah mengeluarkan angka, saya kena cek dulu bekalan dengan Kementerian Pertanian. Tambah beliau, kementeriannya tidak mempunyai perancangan untuk menaikkan harga kawalan bagi ayam ketika ini. Sebanyak 23 syarikat pelancongan yang telah menerima lesen sebagai pengelola jemaah haji PJH daripada Lembaga Tabung Haji TH disarankan untuk mewujudkan pakej Haji Rahmah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata kesemua PJH perlu menawarkan sekurang-kurangnya satu pakej bernilai RM50,000 ke bawah untuk pakej Haji Rahmah tersebut. Kita lancarkan juga pakej Rahmah. Saya sebut tadi untuk ke 23 pengelola jemaah haji ini untuk dapatkan satu pakej yang kurang daripada RM50,000. Jadi alhamdulillah lah saya dah pergi keseluruhan 23 booth tadi itu yang mewakili 23 PJH tadi. Alhamdulillah mereka ni sambut baik saranan kita dan ada yang offer tadi dalam RM43,000, RM45,000. Kesemua syarikat yang telah mendapat lesen PJH akan terus dikawasili oleh TH bagi mengekalkan perkhidmatan haji di tahap terbaik. Beliau ditemui selepas merasmikan karnival pengelola jemaah haji PJH di Sepang, Selangor. Tambahnya lagi, karnival ini dapat diharap dijadikan acara tahunan bagi membantu membendung kes penipuan haji yang semakin berleluasa. Sementara itu, penganjuran karnival pengelola jemaah haji PJH yang bermula hari ini adalah platform terbaik bagi memperoleh maklumat yang sahih berkait ibadah haji. Ia termasuk pakej dari agensi pelancongan yang berdaftar dengan Lembaga Tabung Haji serta Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEK.
Rata-rata yang ditemui berharap dengan penganjuran karnival seperti ini dapat mengelakkan daripada kes penipuan ibadah haji yang semakin berleluasa. Saya rasa benda ini perlu dibendung untuk mengelakkan daripada ramai rakyat Malaysia menjadi mangsa. Sebab mereka pergi haji peluangannya berdasarkan tawaran yang mereka dapat. So sekiranya mereka ditipu untuk pergi menunaikan haji, maka peluang itu akan sia-sia. Dan juga dengan harga kos yang meningkat, saya rasa mereka perlu dibantu dengan memastikan saluran yang betul mereka pergi dan pastikan pengelola haji adalah mereka yang berdaftar dan mendapat kelulusan daripada kerajaan. Antara inisiatif yang jemaah di luar sana boleh lakukan adalah seperti itulah, mengkaji travel agency yang berdaftar. Okey, seperti kalau kita boleh tengok yang belakang ni, antara trusted lah travel agency yang ada dapat lesen PJH dan itulah kena banyak research. Sebab kita nak pergi haji, kita kumpul duit banyak. Jadi kalau kita nak pergi haji, kita kena cari kita berdaftar dengan tabung haji. Alhamdulillah kita setiap tahun kita semak setiap senarai yang tabung haji keluarkan. Kementerian Kesihatan Malaysia KKM mengesahkan tiada virus Marburg dari Afrika dikesan di negara ini. Bagaimanapun langkah penguasaan dan pemantauan ketat akan dilaksanakan bagi mengelak risiko penularan virus berkenaan. Menteri Kesihatan Dr. Zalina Mustafa berkata ia akan dilakukan di pintu masuk antarabangsa khususnya terhadap pengembara dari Afrika bagi membendung virus tersebut. Pemantauan bila kita dapat ada berita macam ni memang kita melakukan surveillance ya. Pemantauan tu dibuat khususnya untuk mereka yang datang daripada Afrika lah. Tapi setakat ini belum ada lah apa-apa kes yang kita pemantauan itu dilakukan dari masa ke masa dan setakat ini kita belum dapat lagi apa-apa maksudnya kes lah berkenaan dengan virus tersebut. Beliau berkata demikian selepas melakukan tinjauan Bazar Ramadan Peringkat Negeri Johor di Segaman. Beliau turut menasihati rakyat Malaysia yang baru pulang dari Afrika yang mempunyai gejala agar segera mendapatkan rawatan di klinik dan hospital kesihatan terdekat. Baru-baru ini, Kementerian Kesihatan Malawi mengeluarkan amaran mengenai virus mabuk yang telah meragut 5 nyawa di wilayah barat laut Kakira, Tanzania. Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO sebelum ini melaporkan virus mabuk menyebabkan kematian sehingga 88% dan tidak ada vaksin atau rawatan antivirus yang diluluskan untuk merawatnya setakat ini. Inisiatif Baku Rahmah terus diperkasa dengan kerjasama pelbagai pihak yang bakal memanfaatkan seramai 11,000 ketua isi rumah di 22 parlimen seluruh Selangor. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan pemilihan penikmat inisiatif ini ditentukan ahli parlimen masing-masing. Kita sasarkan lebih kurang 500 setiap parlimen di negeri Selangor dan keseluruhannya ada 11,000 bakul makanan yang akan boleh diedarkan mulai hari ini. Simboliknya pada hari ini ia bermula untuk 4 kawasan parlimen dan 4 kali 500 maknanya kita ada dekat 2,000 bakul makanan yang mula digerakkan hari ini dan parlimen-parlimen lain akan bergerak dengan sequel dan juga dengan yang telah diaturkan. Tambahnya lagi, sokongan dan penglibatan selain agensi kerajaan, rakan strategi, pemain industri, NGO antara komponen penting dan wajar digerakkan secara holistik. Beliau juga berharap dengan pemberian ini dapat mengurangkan beban terutamanya menjelang Aidilfitri. Beliau berkata demikian kepada media selepas merasmikan majlis pelancaran penyerahan Baku Rahmah di Kuala Selangor. Inisiatif ini mula diagihkan hari ini di 4 parlimen iaitu Hulu Langat, Kuala Selangor, Sak Bernam dan Gombak. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memuji usaha gabungan pemimpin belia Asia yang dapat bertukar pandangan demi kemajuan sejagat. Beliau yang menyatakan pandangan melalui kiriman video pada Forum Pemimpin Belia Asia di Guangzhou berkata, penyentuhan belia Asia dapat memberikan kesan dari sudut kemajuan melalui interaksi dari pelbagai latar belakang dan budaya. Kepada kehendak penjajahan dan penguasaan, kini mereka berhak hala tuju negara masing-masing tanpa memerlukan identiti masing-masing. We now are
independent as we do realize the level of sophistication, new technology, digitalization have of course shifted our mindset either way local but also global in many sense. But we should never leave the forces, the vast legacy, our own legacy and knowledge, because there must be some ingrained wisdom that we need to. Forum Pemimpin Belia Asia yang berlangsung 3 hari di Guangzhou merupakan acara tahunan yang diadakan sejak tahun 2021 mengumpulkan pemimpin-pemimpin Belia Asia dari berbagai sektor dan latar belakang. Ia bertujuan bagi menggalakkan pertukaran budaya dan meningkatkan kemajuan bersama kalangan komuniti Belia Asia selain mempunyai kepentingan kepada keamanan dunia demi masa depan yang lebih baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, Kanta 744. Sejak awal pagi tadi, operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah 6 juta ringgit. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh tender. Korban akibat gempa bumi Turkiye dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada tahap lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Masih lagi dalam berita tengah malam. Kejadian kemalangan maut di Kampung Selawa Marang Januari lalu mendapat perhatian Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso Negeri Terengganu. 3 orang adik-beradik yang kehilangan ibu bapa mereka dalam kemalangan tersebut dijadikan anak angkat oleh pertubuhan berkenaan. Pengarah Perkeso Terengganu, Fariah Cik Hussein menjelaskan 3 beradik ini akan menerima faedah pencen penakat yang akan dimasukkan ke akaun penjaga mereka iaitu ibu saudara mereka sehingga 3 beradik ini mencecah usia 21 tahun bukan lagi di bawah tanggungan atau hingga memperolehi ijazah pertama. Sebagai anak angkat Perkeso yang ke-12 di bawah program Protect Perkeso bagi memastikan kebajikan dan masa depan dalam pembelajaran serta kelangsungan hidup mereka bertiga ini akan dijagai. Tambahnya melalui program itu ia sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan beban penjaga khususnya melibatkan kebajikan, pembelajaran dan kelangsungan hidup pada masa hadapan. 3 beradik yang kesemuanya masih di bangku sekolah iaitu Nur Ain Fitriah 17 tahun, Muhammad Adami 13 tahun dan Muhammad Azli 7 tahun kini menjadi anak angkat ke-12 di Terengganu menerusi program prihatin keluarga angkat Protect. Kepada pihak yang dapat membantu kamilah, kami mungkin akan datang menggunakan lebih lagi bantuan bila anak ni sambung belajar untuk menyambung pelajarannya. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi menggalakkan lebih banyak penubuhan koperasi yang melibatkan kaum wanita bukan sahaja dalam komuniti tetapi yang melibatkan usahawan dan peniaga. Timbalan Menterinya Senator Saraswati Kandasamy berkata ini penting dalam membantu memertabatkan golongan hawa dari segi sosial, ekonomi dan penglibatan dalam bidang perniagaan. Tambahnya melalui koperasi golongan wanita dapat bergabung dan meningkatkan daya keusahawanan menerusi kerjasama antara koperasi. Beliau memberitahu pihak koperasi juga perlu mengembangkan aktiviti sedia ada dengan menceburi aktiviti lain bagi membolehkan ia berdaya saing.
Setakat ini terdapat 20 buah koperasi wanita dan ibu tunggal di Sarawak dengan jumlah aset sebanyak 16.13 juta ringgit dan perolehan tahun lepas dianggarkan sebanyak RM396,000. Senator Saraswati berucap pada program Walkabout Koperasi Mama Care Sarawak Berhad di Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching. Pada majlis tersebut, Senator Saraswati menyampaikan replika cek bantuan pemulih Koperasi Prihatin Rakyat berjumlah RM25,500 kepada koperasi tersebut. Turut disampaikan ialah sumbangan Ramadan kepada petugas UTC di Kuching. Di Kuching, seorang lelaki 21 tahun maut setelah kenderaan jenis sedan yang dipandu terbabas dan melanggar sebatang pokok di Jalan Perindasan Demak Laut, kawasan Sijinkan. Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya menerima laporan mengenai kejadian tersebut pada pukul 9.54 pagi tadi. Mangsa dikenali Yap Ching Ziang didapati tidak sedarkan diri dan tersepit di bahagian tempat duduk pemandu. Pasukan bomba bertindak membuka pintu hadapan sebelah kiri dan mengeluarkan mangsa tersebut dengan menggunakan peralatan khas. Walau bagaimanapun, mangsa disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Mangsa kemudian diserahkan kepada pihak perubatan dan polis untuk tindakan selanjutnya. Gara-gara terlanggar babi melintas, 2 orang lelaki cedera dan kemalangan di Jalan Pintasan Sembeling Merbuk tengah malam tadi. Kemalangan dilaporkan berlaku kira-kira 12.25 pagi. Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Zaidi Cik Asad berkata dalam kejadian terbabit, kedua-dua mangsa bergerak dari arah yang sama iaitu dari Sembeling ke Bedong. Kemalangan dipercayai berlaku apabila motosikal dinaiki mangsa Muhammad Naufal Abdul Muttalib, 22 tahun, tidak sempat mengelak dan terlanggar babi yang tiba-tiba melintas. Dalam masa sama, mangsa kedua, seorang warga Myanmar, Nur Alam Bashor, 35 tahun, dari arah belakang turut terbabas melanggar Muhammad Naufal. Mereka yang mengalami kecederaan dan di tangan serta muka dibawa ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Siasatan awal, polis mendapati kedua-duanya tidak memiliki lesen memandu yang sah. Mengukuhkan peranan NSRC jumlah 10 juta ringgit disediakan bagi geran pengoperasian. Bank negara juga akan menguatkuasakan dasar kill switch kepada semua institusi perbankan bagi membolehkan pengguna sendiri mengambil tindakan segera membekukan akaun mereka termasuk kad ATM daripada digunakan sekiranya terdapat aktiviti yang mencurigakan. Masalah muflis. Rakyat yang diisyarah muflis berhak diberikan peluang kedua, terutama jumlah hutang yang agak kecil. Setakat Januari, lebih 260,000 kes muflis telah direkodkan yang turut melibatkan anak-anak kita, majoritinya Melayu yang punya potensi menyumbang kepada ekonomi negara. Perkembangan berita sukan, kejuaraan Asia Road Racing Championship ARRC musim 2023 membuka tiranya pada Sabtu. Pelumba negara Khairul Idham Pawi memulakan saingan dalam kategori Super Sport 600cc dengan bergaya apabila menjuarai perlumbaan satu pusingan pertama di litaan antarabangsa Chang, Thailand. Khairul Idham Pawi yang lebih dikenali dengan gelaran Super Kid menamatkan 12 pusingan dengan catatan masa 20 minit 03.796 saat untuk merangkul kemenangan sulung musim ini. Pelumba bonsiu Honda Racing Team itu yang bermula di petak pertama dengan jentera bernombor 89 berjaya mempamerkan tunggangan konsisten sepanjang perlumbaan. Tempat kedua milik pelumba Thailand Nakarin Atirap Puvapat ketinggalan 0.286 saat. Seorang lagi pelumba tanah air Muhammad Helmi Azman menduduki tempat ketiga.
Sementara itu dalam kategori elit ASB 1000cc, pelumba negara Azlan Shah Kamrul Zaman dan Zakwan Zaidi berjaya menaiki podium pada perlumbaan pertama pusingan pertama. Mewakili pasukan 1XOX BMW TKKR, Azlan Shah yang memulakan perlumbaan di petak terakhir. Namun berjaya bangkit untuk meloloskan diri di kelompok hadapan dan menamakan perlumbaan di tempat kedua di belakang Haruki Noguchi. Juara bertahan ASB 1000cc Zakwan Zaidi pula terpaksa berpuas hati di kedudukan ketiga selepas gagal melengkarkan penguasaan di pintas Haruki di selekor ke-12. Perkembangan sukan badminton, Malaysia berdepan laluan sukar pada kejohanan badminton Piala Sudirman yang dijadualkan berlangsung dari 14 hingga 21 Mei ini di Suzhou, China. Menerusi undian secara maya dijalankan di sana siang tadi, Malaysia yang menduduki ranking keempat kejohanan itu diletakkan dalam kumpulan C bersama Taiwan, India dan Australia. Di atas kertas, pasukan India dan Taiwan merupakan lawan sukar yang mampu menyekap peluang kem negara mara ke pusingan seterusnya. Menurut format, hanya dua pasukan terbaik daripada setiap kumpulan akan layak ke peringkat suku akhir. Malaysia belum pernah memenangi kejohanan itu sejak kali pertama diadakan di Jakarta, Indonesia pada tahun 1989. Sementara itu bagi kumpulan A, juara bertahan China diletakkan bersama-sama Denmark, Singapura dan Mesir. Bagi kumpulan B pula bakal menyaksikan pertembungan Indonesia dan Thailand untuk dua pasukan teratas selain Jerman dan Kanada yang diundi dalam kumpulan sama. Manakala kumpulan D membariskan pasukan Jepun, Korea Selatan, Perancis dan England. Bekas Ketua Jati skuad kebangsaan bawah 23 tahun Frank Berhad dilantik sebagai pengarah teknikal Kelantan FC bagi memacu pasukan itu ke arah lebih baik sepanjang saingan Liga Malaysia Liga M musim ini. Pelantikan Berhad itu bagi menggantikan pengarah teknikal sebelum ini iaitu Nasir Yusof. Kelantan FC dalam kenyataannya memaklumkan pemilihan Frank Berhad adalah kerana pengalamannya sebagai ketua jurulatih bersama skuad bawah 23 tahun Malaysia dan UiTM FC sebelum ini. Frank Berhad yang berasal dari Kiel, Jerman memiliki CJ kejurulatihan UEFA Pro daripada German Sport University di Cologne selain pernah menjadi pengarah teknikal Estonia FA dan Azerbaijan FA. Menurut Kelantan FC, pelantikan pengarah teknikal adalah antara syarat wajib dalam pelesinan kelab di bawah Liga Bola Sepak Malaysia MFL. Frank Berhad yang pernah bermain untuk klub Werder Bremen akan bertanggungjawab sepenuhnya memantau dan menilai unit kejurulatihan serta hal-hal berkaitan teknikal pasukan. Bekas pengendali Chelsea dan Paris Saint-Germain Thomas Tuchel dipilih sebagai pengendali baharu Bayern Munich. Menurut laporan, beliau akan diberikan kontrak sehingga Jun 2025 dan akan memulakan tugasnya Isnin ini. Kehadiran Tuchel adalah bagi menggantikan jurulatih sebelum ini Julian Nagelsmann yang dipecat. Nagelsmann 35 tahun membimbing Bayern ke suku akhir Liga Juara-Juara Eropah musim ini dan akan berdepan juara Liga Perdana Inggeris Manchester City pada bulan depan. Bayern juga masih mendominasi saingan Bundesliga, namun ia masih belum cukup meyakinkan kelab berkenaan untuk mengkekal khidmat Nagelsmann. Tuchel memiliki rekod cemerlang bersama Chelsea apabila membawa The Blues menjulang trofi Liga Juara-Juara pada tahun 2021. Berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.